Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk puasa, dah mendekat 7 dan lama-lama sampai ke 10 hari pertama puasa. Alhamdulillah, insyaAllah dengan percakapan ringkas hari ini mudah-mudahan dapat sikit kebaikan, rahmat dari Allah SWT. Dan arti kata apa saja yang saya cuba sampai ini adalah sekadar terdekat setakat mana ilmu saya yang begitu kecil nak share dengan sahabat-sahabat sekalian. Anggaplah apa yang saya cakap ini sebagai sesuatu pembelajaran dan juga menjadi pendorong untuk kita sama-sama berusaha meningkatkan sesuatu yang kita sedang laksanakan. Di samping itu juga saya ingin maklumkan jika tuan-tuan rasa tuan-tuan nak sharekan benda ni, sila share. And I encourage tuan-tuan dan puan-puan komen, give some of your feedback, some of your pendapat supaya sama-sama kita dapat sedikit kebaikan daripada percakapan ringkas ini. Yang ketiga, tolong nyatakanlah kalau sahabat yang ada berkemampuan sama ada live streaming yang saya lakukan ni dapat dilihat dan didengar dengan jelas, suara tidak terputus-putus, sila maklumkan kepada saya kalau tuan-tuan berkebolehan melakukannya. Dan di samping itu dapat maklumkan juga saya daripada mana tuan-tuan sedang menyaksikan FB live saya ini. InsyaAllah dengan percakapan ringkas ni saya harap ramai yang kita akan berinteraksi dengan kata sama-sama meluahkan pendapat dan fikiran. Tuan-tuan dan perempuan di sana lebih hebat, berkemampuan. Selalunya orang yang berdiam diri itulah orang berilmu. Jadi sekadar saya cuba memberi sikit suntikan ilmu-ilmu yang begitu terhad yang ada pada saya terlalu kecil. Orang katakan sesuatu yang perlu saya pelajari. Walau bagaimanapun insyaAllah saya cuba nak sampai hari ini penyampaian saya ini dengan tajuk The Equation Success. Maksud saya ialah bagaimana equation untuk kejayaan. Jadi equation ni semua orang dah guna pakai, semua orang dah tahu. Dan banyak sahabat-sahabat kita di luar dah pun berjaya. Ada yang berjaya dikenali, ada yang berjaya tidak dikenali, ada yang berjaya berdiam diri dan sebagainya. Memang Alhamdulillah. Kita kena bersyukur kepada Allah SWT walaupun kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan, masih lagi kita berusaha bertengku lumus mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Tuhan beri sikit keberkatan bagi kesihatan yang sihat, pemikiran yang tenang, jiwa yang tenang dan punya para sahabat yang boleh sama-sama kita berkongsi ilmu. Ya, jadi bila saya menyebut tentang perkataan yang sebut ini, saya akan jelaskan, saya ada sikit beberapa contoh-contoh yang akan saya rasa terima kasih kepada CP Panther. Terima kasih. Sekarang saya dah dapat melihat di Facebook. Terima kasih CP Panther menyatakan suara jelas sangat baik. Dan kalau boleh saudara, kita punya pensyarah ni, Razi ya. Cik Razi Ikhwan, tolong nyatakan di mana anda berada. Ni tadi Cik Siti Panther daripada Banting. Macam mana daripada Shah Alam dan di lain-lain tempat di Selangor, di Kedah Utara, tolong maklumkan sikit pada saya, insyaAllah. Saya cubalah kalau boleh hari ini nak cakap 15-20 minit. Melainkan kalau ada sedikit interaksi, maklumat dan sebagainya, insyaAllah lebih baiklah kalau saya dapat sikit feedback. Sama ada tuan-tuan boleh sikit bagi persoalan dan sebagainya. Saya mulakan sesuatu ni dengan saya cuba share sikit apa yang saya telah buat persediaan di sini, iaitu the success equation, getting the best from your employee. Bagaimana kita nak dapatkan yang terbaik daripada kita punya kaki tangan. Dan ini juga merupakan sesuatu sebagai satu kita katakan contoh ataupun sebagai satu topik perbincangan kita sini meliputi 3 kawasan, 3A, iaitu aptitude, attitude, available resources. Aptitude ni ialah sesuatu yang perlu kita pelajari. Ya, kita pergi belajar, kita pergi ikuti kursus. Attitude itu sifat-sifat kita, bagaimana kita membuat sesuatu. Ingat sebelum ni saya cakap branding.
If branding is about ourselves, is how we do it, how we practice it. Jadi itu menyebabkan kita katakan branding. Alright. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak share benda ni dengan kawan-kawan, insya-Allah apa yang saya katakan ni sama-sama kita dapat sedikit orang kata ilmu, right? Dapat sikit sharing. Overall secara ringkasnya dia melibatkan 3 benda. Satu, aptitude. Kita kena pergi belajar. That means pertama kali to know how. Kita kena pergi belajar bagaimana. Jadi saya dah jelaskan sebelum ni, we must clear with the big why. Diikuti dengan how dan dengan what. Dan begitu juga di dalam exponential organization, iaitu yang sekarang ni yang diperkatakan di dunia bermula pada tahun 2013, 2012 hingga sekarang. Dan saya telah memberi sikit sebanyak apa yang dimaksudkan exponential, dan saya akan sentuh tentang exponential ni nanti, exponential organization. Dia bagaimana dia berkembang dan sebagainya. Jadi kalau kita kata branding dia kita tu how you practice, that mean how we carry ourselves, that's our branding. Sebab tu kalau seorang tu jadi cikgu, sifat-sifat seorang cikgu tu keluar, menzahirkan dia punya branding. Dan juga kalau seorang itu ialah seorang motivator dan sebagainya, the way he practices mengeluarkan branding dia. Jadi saya nak ringkas ni, attitude ni lah pertama sekali kita kena pergi belajar dulu. Nak jadi coach pun kena pergi belajar. Jadi nak belajar pun kita kena cari tok guru-guru yang kita rasa bersesuaian dan mana yang kita kena pergi. Sebab tu first question, the big why. Why you want to learn this? Why you want to be this? Why you want to do this? The big why ni dia mengukuhkan kita punya pegangan. Atau kita ada setengah pegang atas desain nilai-nilai, value yang dipegang. Bila kita dapat pergi belajar sesuatu, baru kita dapat skill. Dan bagi itu juga capacity, kalau orang bekerja, kemampuan nak, keupayaan untuk menyiapkan kerja yang sesuatu. Sebagai trainer sebenarnya, dia tentulah ada skill. Baru dia boleh mengikut sesuatu. Yang kedua ialah attitude. Attitude, iaitu the drive, motivation, internal kita punya motivasi diri. Dan juga confidence level kita. Bagaimana confident kita menjalankan tugas sesuatu. Kita sebagai coach, kita confident insyaAllah sakat kita mampu menjalankan coach. Sebab tu berbagai macam coach ada. Alright. Yang ketiga, kekuatan seseorang itu mempunyai sifat nak memfokus satu. Fokus pun kita kena tahu. Dan benda elemen yang saya sebut ni bukan lagi baru. Tuan-tuan dan perempuan depan saya sudah tahu. Tapi sekadar saya menyampaikan. Dan satu lagi kekuatan. Asam diri kita nak menyiapkan sesuatu yang kita selesaikan. This is the attitude. Yang ketiga, available resources. Iaitu apa keperluan yang kita ada. Tool-toolnya. Orang kata perkakasan dia, equipment, machinery dan lain-lain benda yang kita perlu jika kita nak menjayakannya. Jadi, kalau sesuatu yang tuan-tuan nak buat coaching tu, kalau melibatkan seseorang tu, dia baru nak tahu, kita tak boleh coach dia untuk nak buat kerja yang dia minta. Dia kata, can you coach me to be the best accountant? Sedangkan kita bukan seorang accountant. Jadi kita kena pergi belajar dulu jadi seorang accountant. Dah bekerja sebagai accountant. Baru kita coach dia supaya dia menjadi seorang accountant. Jadi kadang-kadang kita coach benda yang tak relevan. Benda yang patut, attitude, patut pergi kursus, kita coach. Dia kena pergi kursus dulu baru kita coach. Jadi nak belajar ni kena belajar betul-betul. Yang ketiga, baru dia tahu apa keperluannya ada. Jadi di sini yang saya nak sentuh hari ini, percakapan ringkas saya hari ini, ialah nak menyentuh tentang 3 equation yang saya sebut tadi. A, aptitude, A, attitude, C, ada satu A, apa kita katakan alat-alat atau available resources. Jadi sesuatu yang melibatkan attitude, baru kita boleh coach. Right? Dia menyentuh tentang attitude, baru kita boleh coach. Jadi baru kita nak tahu kita jadi business coach ke dan sebagainya. Pertama kali the big why, azaman pertama menyebabkan kita memilih sesuatu adalah berteras kepada insyaAllah the big why. Jadi yang mana perlunya. Ataupun kita kata mengikut kemampuan developmental stages yang kita telah lalui. Begitu jugalah kalau kita nak jadi guru dan sebagainya. Sebab tu setengah orang dia berjaya. Kejayaan is relative. Bukan saja tertakluk dengan ada duit yang banyak. Kejayaan ini ialah salah satu, kadang-kadang kejayaan bila dikaitkan dengan kejayaan dengan kebahagiaan, dia two different world yang berbeza. Setengah orang kejayaan tertakluk kepada nilai-nilai yang dia pegang.
sesuatu mengikut sentuhan kepada nilai yang dia yakin dan percaya, bagi dia itu telah berjaya. Okey. Dan saya juga nak menyampaikan tuan-tuan dan puan-puan di sini, iaitu bagaimana kita boleh mengetahui misalnya saya nak ambil sini satu lagi. Okey. Saya ambil di sini sebagai contoh bagaimana kita kalau melihat dalam organisasi sekarang ni yang dikatakan yang saya sebut baru-baru ni ialah exponential organization. Sekiranya terdapat 5 benda yang dilaksanakan oleh sesuatu organisasi ataupun sesuatu organisation, iaitu dikira sebagai organisation menuju kepada exponential organization. Exponential organization ni satu syarikat yang pulangannya bukan ikut peratusan, percentage, no. Dia ikut kali ganda. Keuntungan 100 kali ada, 20 kali ganda. Ataupun perkembangan 200 ganda dan sebagainya. Syarikat-syarikat seperti Google, seperti Airbnb, semua ni terkenal. Google, apa lagi saya tak ingat lah. Ini memang melibatkan, dia punya cara pendekatan dia, teknik bekerja pun dia berubah tak sama. Jadi sekarang ni semua nak menyentuhkan sesuatu, buat sesuatu mengikut matlamat. Kita kena ada big why matlamat itu dulu. Bila ada matlamat itu, katalah saya nak berjaya. Baik berjaya itu tadilah, maka kita move backward, bagaimana kita boleh berjaya. Sebab kita kena ada matlamat. Sebab tu dalam exponential organization dia katakan dia mesti ada MTP ataupun massive transformative purpose. Purpose ataupun the big why, mengapa wujudnya syarikat itu berperanan untuk menjayakan. Yang kedua, syarikat ni juga dia punya aim dia ialah nak sesuatu dia buat tu 10 kali ganda. Bukan 10%, 10 kali ganda. Yang ketiga, orang ni semua yang buat kerja sekarang malam ni dia panggil cognitive. Kita ni too much on logical thinking. Kita menggunakan cognitive, ataupun kita panggil orang yang menggunakan cognitive development. Jadi tentu dah membuat sesuatu ada perkiraan. Sebab tu orang ni dia panggil think computationally. Computationally dia berfikir cara punya nak berkira dan sebagainya. Kita tak payah kira lah ni sebab dia ada algorithm, dia ada artificial intelligence, dia ada virtual reality, dia ada augmented reality. So, semua ni sesuatu yang membantu kita untuk berjaya. Dia gunakan, dia panggil teknologis, dia panggil social technology. Dan kita hidup pun sekarang ni daripada dalam era sosial juga. Dalam era sosial ni melibatkan benda-benda yang saya sebut. Yang keempat, dia kena embrace change. Embrace ni, dia kena embrace ni, dia kata dia berkemampuan mengatasi perubahan. Dia boleh mengikuti perubahan. Jadi baru dia boleh berjaya menjadi exponential organization. Yang kelima, dia orang ni kan buat kerja. They don't work. They design the work. Jadi mereka ni semua dipanggil creators yang digunakan oleh YouTube. Rupanya, dia orang ni adalah creators, job designers. Bukan mencari kerja. Mereka mencipta kerja. Mereka create employment. Yang keenam, menyelesaikan satu, solve for purpose. Menyelesaikan satu mengikut matlamat dan tujuan-tujuan yang mereka laksanakan, bukan saja untuk mendapatkan keuntungan. Untung tu dia jadi automatik. Sebab tu dia kata development, the staff development is equally important to profit development. Jadi nak untung pun staff dia kena develop. Alright? Kalau macam ni lah keadaannya, kalau kita semua belajar sesuatu sekarang ni, are we able to apply what we learn in our practical life as a man on the street? Sama-sama kita fikirkan. Sahabat-sahabat yang budiman di depan saya sekalian. Sekiranya tuan-tuan rasa percakapan saya ni memberi faedah, tolong share supaya ramai boleh tengok. Saya ingat tak tahu sama ada yang ni akan dibuat di dalam YouTube pun tidak. Sebab apa yang saya perkatakan ni, this is the in thing in this generation.
Now kita sekarang ni berdepan dengan millennial generation. Millennial generation ni dia ada satu style keadaan dia. Sebab menggunakan banyak komputer, dia panggil dia punya dopamine ni jalan cepat. Sebab itu menggunakan handphone dan sebagainya. Dan sekarang ni handphone pun dah berubah dia punya AI. Kalau tengok YouTube pun dah berubah dia punya algoritma. Facebook pun dah berubah. Dan kelima-lima ni kalau kita nak coach orang macam mana zaman sekarang ni? How to apply coaching in the organisation yang punya keadaan ciri-ciri yang saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sinilah yang saya cuba sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sudi masuk, yang ada masa. Kalau tuan-tuan ada soalan, tanya. Dan ini sekarang ni kalau kita nak coach orang pun somehow rather antara 6 benda yang saya sebut ini merupakan intipati matlamat yang dia memerlukan bila seseorang di coach. Ya, sebab itu juga usahawan. Baik itu juga kepada ahli-ahli korporat. Baik itu juga usahawan biasa pun. Because kita hidup di dalam zaman yang mana millennial generation yang menggunakan teknik-teknik. Because mereka dilahirkan di zaman di mana adanya komputer. Macam baby boomers, dia lain. Jadi cara pemikiran yang berbeza. And they don't like to be asked so much. So jadi, sebelum kita nak coach daripada tadi, sebab tu yang saya sebut tadi, kepada tuan-tuan dan puan-puan, 3A berperanan. 3A iaitu aptitude, attitude dan available resources. Jadi bila seseorang tu datang kepada kita sebelum kita coach, kita melihat adakah dia ni memerlukan aptitude dulu? Ataupun dia memerlukan additional available resources. Tapi yang sebenarnya, orang yang datang sama kita tu, dia mesti ada matlamat. Bila dia ada matlamat, dia ada sesuatu, dia dah usahawan, dia nak pergi berjaya. Alright? Baru kita faham. Rupanya, dia dah jadi usahawan, dan macam mana jadi usahawan berjaya. Jadi kita kena coach dia. Tetapi bila nak coach dia, dia meliputi 6 elemen yang kita sebut tadi, bukan secara konsekuensial, salah satu pun cukuplah. Jadi coach mestilah mempunyai ilmu pendengaran. Pendengaran yang melibatkan bukan saja computational tapi banyak towards social, emotional. Melibatkan perasaan. Ini yang sering kali saya sebut. Dan tuan-tuan yang mana ingin tahu matlamat yang saya sebut sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan sila. Bila tengok di dalam saya punya YouTube, Syakir Mustafa, Master Developmental Coach, tuan-tuan akan melihat lebih daripada 190 jam video dah dimuatkan di dalam tu. Yang walaupun pun dia menyentuh elemen-elemen yang saya sebut tadi pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bayangkanlah, sebab bila orang datang kat kita, cara dia bercakap, jadi kita kena ada pemahaman. Apa yang dia sebut, apa yang sampaikan kita daripada dua pahaman. Satu bukan pahaman kita. Pahaman yang kedua iaitu apa yang dia faham sesuatu. Sebab bila dia kata sukses, dia melibatkan berbagai-bagai makna. Terdapat kurang-kurang 5 makna. Setengah orang, bila kita jumpa usahawan Encik, saya main Encik nak meningkatkan marketing. Terus kita tanya dia, apa you dah buat dah? Itu dah normal dah. Itu dah jadi macam robot. Robotik. Pasal dia panggil natural language program atau natural language practice digunakan di dalam algoritma. Digunakan oleh banyak syarikat. Jadi dia boleh capture dah. Jadi bila kita cakap macam tu, kita tanya dah, jadi dia tak berpeluang nak berfikir. Jadi baguslah kalau early stage. Tetapi yang kita ni pun walaupun dia nak meningkatkan keuntungan syarikat dia, dia setengah tu dah berjaya. Dah sangat berjaya. Jadi kita nak tanya benda yang dia kata, Allah dia tanya benda yang sama. Tak relevan sebab kita tak mendengar yang dia disampaikan. Sebab bila dia kata pasaran, marketing, mungkin pasaran yang dia masukkan tak sama yang kita maknakan. So, meaning making ada mulai keperluan. Sesuatu yang perlu kita ketahui. Jadi pada sahabat-sahabat saya yang ada di sini, kalau ada apa-apa soalan, sila kemukakan. Jadi insya-Allah saya akan cuba bagi jawapan sekiranya ada soalan. Jadi saya minta kalau tuan-tuan rasa memerlukan sesuatu maklumat tambahan atau penjelasan, sila tulis di Facebook. InsyaAllah nanti saya akan terang lebih jelas.
Saya nak buat ini seringkah yang boleh sebab saya dah cakap sebelum ni tajuknya The Future is Now. Masa depan kita sekarang. Because what we do now. Dia kata kalau strategic planning, what is to create today's event. Today's activities for tomorrow event. So buat sesuatu untuk masa depan. Walaupun insyaAllah yang saya cakap ni mungkin sekarang ni tak diperlukan, mungkin insyaAllah satu masa lagi kita tak tahu. Benda ni diperlukan. Jadi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan bila can WhatsApp to me or you can send to PM to my Facebook. Even you nak belajar coaching pun sila, I welcome because the next batch for business coaching is will be conducted soon. Sekarang ni the new batch is now running for the business coaching. Dah sedang jalan. So we can start anytime by next month, the next batch. Jadi yang datang pun dah already coach pada tuan-tuan dan puan-puan. Dah jadi coach pun main belajar lagi. Dan saya pun pergi belajar lagi. In order for you to be a good coach, you should be coach. Find the best coach to coach you. Only you know how to be a good coach. Then you become a good coach. Why? Because you understand how people rasa kalau seseorang tu mendapat sesuatu yang terbaik pada diri dia. Jadi, walaupun coaching ni, selagi dia melibatkan soft skill ataupun kita katakan dia punya social emotional, maka mudah. Tetapi kebanyakan kita gunakan logical thinking saja. So kebanyakan coaching kalau gunakan logical thinking saja tak pergi mana. Because A is A, B and A is not the same. That's logical thinking. But it goes now post beyond logical thinking. Dia panggil A and B are equally important. Kalau A and B team up together, they have a prime A. Alright, prime A. Jadi inilah satu pendekatan yang saya cuba sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ingin mengetahui coaching yang grup kami sampaikan ni. Because kami coaching semua banyak peringkat sampai ke CEO peringkat, leadership peringkat. Kalau American dia panggil executive, tapi kita kata leadership, leaders dan sebagainya. Begitu juga kita coach kebanyakan orang yang datang kepada kita, walaupun dia kata dia tak berjaya, at certain level dia dah berjaya. Jadi that's why kita kena perjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh klien ataupun coachee kita kepada kita sebaik yang boleh supaya kita lebih memahaminya. Sebab pendengaran terletak ada 3 atau 4. Satu, kita mendengar daripada kita fahaman. Tapi yang besar, kita mendengar apa yang dia dimaksudkan. Itu pendengaran yang terbaik. Yang kedua, kita mendengar apa yang diperlukan. Ataupun orang kita looking for the gaps. Kalau nak buat thesis pun masih looking for the gap. Tetapi kena faham di mana dia berada. Baru kita tahu ke mana nak membawa dia. Yang ketiga, kita mendengar appreciative. Jadi kita mendengar apa yang disampaikan dengan keadaan penuh takzim, memberi penghormatan kepada dia. Apa yang kita dapat mengetahui dari dia merupakan satu rahmat. Yang kita pun tak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang coach dengan klien is co-creating the reality. Jadi saya dah sebut tadi, kalau dalam zaman exponential organization, yang mana dalam era ni, dia ada 2 dia kata. Iaitu virtual reality, reality yang macam main game. Zaman millennium banyak guna main game. Sebab itu kadang mereka cakap pun dengar bahasa mereka lain. Yang kedua, dia panggil augmented reality. That means, daripada virtual reality tu ditingkat pada augmented. Augmented ni sedang berlaku dan diguna pakai. Yang saya sebut tadi, ialah satu lagi, co-construct the reality. The coach and the client bersama-sama mencari penyelesaian mengikut kemampuan. Sebab makna yang disebut kawan tu mengikut kemampuan bagi diri dia menyampaikan sesuatu dalam kemampuan kebolehan mengolahkan bahasa, menyampaikan sesuatu, mengolah sesuatu kepada apa yang diperlukan mengikut bayangan di pemikiran yang terbayang pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa mungkin tolong bagi sikit, ada berapa minit saya cakap, saya dah ubah. Yang ni saya tak set tadi. Saya ingat, sekarang ni saya dah melebihi 11 minit. Sekarang ni 11.35. So saya dah lebih 11 minit. Tunjuk kata saya dah cakap lebih kurang 25 minit. Alright. Kalau ada apa-apa soalan, sila kemukakan dah. Jadi saya tengok di kita punya Facebook ni, terima kasih kepada City Panther
kerana sudi hadir pada ceramah saya, penyampaian saya ini, dan juga pada sahabat saya ni Radik Ikhwan, terima kasih. Tahniah. Dan juga pada Siti Painter, terima kasih atas maklumat, dia daripada Banting Selangor. Dan juga pada Delta 5. Dan itu juga Zoom Coding, Zam Coding, dan juga dari Lensa Pelindung. Alright, Lensa Pelindung ni saya pun tak tahu, dan Ju Painter. Okey. Jadi kalau nak apa-apa sesuatu tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapat penjelasan, sila tanya. Saya adalah Syakir Mustafa, Certified Master Developmental Coach daripada Intel Developmental Institute daripada Boston, USA. Jadi itu yang diberi, ya. Itu kira 12 tahun yang lalu, 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ni kita mesti berusaha meningkat sesuatu, sebab yang saya sebut ni melangkaui apa yang kita rasa apa yang dia orang ada. Tapi sekarang ni pun dia orang pun masih overseas pun masih memanggil saya untuk berbincang sesuatu tajuk, dan sama-sama kita berfikir. Ingatlah, kita bila kita bercakap dengan seseorang dengan niat yang ikhlas, tambah pula dalam bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan, doa ni cukup makbul. Dan kalau boleh kita selalu selawat kepada Allah SWT, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu kita punya junjungan. Mudah-mudahan kita dapat ketenangan lagi. Dalam bulan puasa ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita punya tenaga lagi tinggi kalau ikutnya. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada CP Painter, ada komen, terima kasih Master. Tuan-tuan puan sana pun Master juga. Jadi ada, tolong bagi sikit feedback. Apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan dapat pada pagi ni, yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni 11.38. Sebab saya decide buat keputusan untuk cakap lebih awal supaya ruang masa ada, pasal ruang berehat nanti pukul 12 lebih dia orang akan berehat, jadi masa untuk berehat. Dan masa tu pun yang mana terlepas, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tolong share, tolong like, comment and share supaya ramai kawan-kawan kita yang tak dapat dengar sekarang ni, mungkin sedang bertugas, mereka boleh melihat. Mungkin bawah you punya group ada, boleh melihat apa you share waktu mereka time makan. Jadi tak mengganggu waktu mereka bertugas. Sebab fokus berperanan. Right? Sebab tu apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, maksud saya pendengaran sekurang-kurangnya ada cara. Satu, pendengaran kita mendengar, terima apa saja yang dia bagi, memahami apa yang dia beri, kita appreciate apa yang dia beri. Ketiga, baru kita cuba memahami apa yang dia sampaikan kepada kita. Dan keempat, baru kita cari bagaimana kita boleh membantu. Bukan coach, bukan mencari jawapan. Itu mentor dengan konsultan, kadang-kadang dia boleh bagi jawapan. Because mentor orang berpengalaman. Coach tidak. Coach berpegang pada proses. Proses pendengaran, proses bertanya, dan persoalan itu macam-macam soalan dia tanya. Soalan merupakan sesuatu yang sedang. Orang yang coach yang tanya, coach akan jawab. Kalau orang kita kata, soalan ni bagus tuan, tapi berat. Dia rasa nikmat dan sedapnya soalan yang kita bertanya menyebabkan dia terpanggil berfikir. Sebab kita bertanya mengikut kaedah kemampuan pemulihan dia. Sebab tu isu yang sama, kita coach pada orang lain, penyelesaiannya tak sama. Sebab tu kadang-kadang Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu mengikut orang siapa di depan dia. Dan banyak dalam hadis dan Quran sebut benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh lepas Quran dan hadis. Banyak. Kita kena berguru. Kita kena pergi belajar lagi. Dan saya pun untuk belajar lagi. Banyak lagi saya tak erti. Jadi kalau bagi sikit, terima kasih Painter. Sila sama ada Ju Painter ataupun CP Painter, Delta 5, Zam Coding, tolonglah. Termasuk kita punya Razi. Kalau masih melihat sila bagi komen. Jadi insyaAllah, saya ingat setakat ini sajalah yang saya nak sampai hari ini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi masuk mendengar. Saya pun tak tahu berapa orang sedang mendengar. InsyaAllah kita berdoa dalam bulan Ramadan ni sebaik boleh bahawa semua sahabat kita sihat, semua orang kita yang melihat ni berjaya, semua yang berusaha hingga berjaya bagi kekuatan keimanan. Mudah-mudahan kita akan komplitkan, sempurnakan Ramadan kita sampai habis hujung Ramadan. Dan tak berapa hari lagi dah kita akan sambut 10 hari yang penuh dengan rahmat ni, hari 10. Jadi
Ramai ada orang baca Quran dan sebagainya, maka lagi tingkatkan lagi lah usaha kita. Kalau kita hari-hari dah baca Quran, masa ini pun kau boleh kita tingkatkan lagi. Kalau selalu dua muka, mungkin sekali kita baca setengah juzuk ataupun satu juzuk. Ikut kemampuan orang. Jadi rupanya coaching ni membuka kita. Sebenarnya coaching ni menggalakkan kita untuk berfikir. Bukan saja berfikir, meningkat perasaan kita. Bagaimana meningkat perasaan kita? Dia ada beberapa peringkat yang kita boleh cakapkan. Satu, kita saja orang kata bukan saja kita melihat sesuatu daripada yang biasa. Kadang-kadang ada 5 orang mendengar sesuatu, orang melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, apa yang dia suka saja. Dia kata yang mana sesuatu kita cakap tu bersesuaian dengan dia terima. Yang tak sesuai dengan dia tak terima. Ada orang macam tu. Ada setengah orang dia mendengar sesuatu, walaupun dia tak apa setuju, tapi dia tengok majoriti kawan dia setuju, dia setuju. Ada macam tu. Jadi bila kita coaching, kita tahu. Bukan kita bagus tak bagus, kita kena tahu. Itu sifat-sifat kita. Yang tiga, setengah orang dia dengar sesuatu, berpegang pada nilai. Sesuatu dia cakap tu bersamaan dengan nilai yang dia pegang. Alhamdulillah dia terima. Tetapi walaupun sesuatu nilai yang dia sampaikan dia tak terima, dia masih mendengar dan dia menghormati kita. Dan satu lagi tu, dia dah senior dah, dia melebihi apa yang tiga saya cakap tadi. Dia mendengar satu, oh mungkin benda ni baik untuk saya terima. Alright. Jadi 4 begitu. Begitu juga kita tuan-tuan dan puan-puan sana mungkin lebih hebat dari saya. Saya mohon maaf kalau saya tak pandai bercakap. Saya banyak kelemahan. Tuan-tuan lebih hebat daripada saya sebab tuan-tuan boleh mendengar. Sebab nak mendengar ni memerlukan banyak tenaga dan sebagainya. Terima kasih. Saya tengok komen daripada CP Painter. Oh, CP Painter, Masya Allah. Dia kata, saya dalam bidang bodyguarding. Oi, orang ni hebat ni. Alright. Tertarik dengan kupasan dan perkongsian. Itulah kemampuan saya, tuan. Saya tak boleh lebih cakap apa yang saya mampu. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang mendengar ni semua, tolong share lah. Mudah-mudahan kita dapat sikit rahmat. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita berdoa tuan-tuan dan puan. Selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan cakapan protes saya yang ringkas ni, dah nak masuk saya ingat kat 40 minit. Jadi saya mohon maaf kelemahan tu semua daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. Kebenaran daripada Allah SWT. Maafkan saya kalau kesilapan. Tolong bantu saya. Terima kasih for commenting this kepada yang feedback yang ditulis oleh CP Painter. Dan saya menggalakkan lain-lain semua tolong kemukakan. Terima kasih. Besok saya akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dalam masa yang sama. Around pukul 11 kan, something like that. Kadang-kadang 10:30 dan kadang-kadang ikut line. Saya cuba nak masuk tak boleh tadi. Jadi saya terlewat juga. Mungkin 11 lebih saya masuk. Saya ucapkan terima kasih. Syabas kepada tuan-tuan yang dapat masuk. InsyaAllah kalau rajin-rajin tengok lagi besok dan tolong share kepada sahabat-sahabat sekalian. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok tuan-tuan.